Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik kuliah kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yang mana insya-Allah hari ini kita nak sambung pada bab yang ke-91. Bab la taqul qabbahallahu wajhah. Bab pada membicarakan tentang janganlah seseorang ataupun janganlah kamu menyebut kepada mana-mana orang qabbahallahu wajhah, moga Allah memburukkan wajahnya. Baik, kita nak tengok hadis yang ada dalam bab ini, iaitu hadis yang ke-172. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا قبح الله وجهه. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Hajjaj telah menceritakan kepada kami. Dia berkata, Ibnu Uyainah telah bercerita kepada kami daripada Ibni Ajlan, iaitu Muhammad Ibnu Ajlan, daripada Sa'id, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menyebut qabbahallahu wajhah, moga Allah memburukkan wajahnya. Okey, maksudnya kalau kita marah dekat mana-mana orang, jangan sebut perkataan ni, moga Allah memburukkan wajahnya, tak boleh. Okey. Baik, Imam Bukhari membawakan satu lagi riwayat, iaitu riwayat yang ke-173. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Muhammad qala haddatsana Ibnu Uyainah عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه على صورته. Yang bermaksud, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Muhammad telah menyampaikan kepada kami. Dia mengatakan Ibnu Uyainah telah menyampaikan kepada kami daripada Ibnu Ajlan, daripada Sa'id, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah menyebutkan dalam hadis ni. Ini kata-kata Abu Hurairah, ya. La taqulanna, janganlah kamu menyebut qabbahallahu wajhak, moga Allah memburukkan wajahmu, wa wajha man ashbaha wajhak, dan moga Allah memburukkan wajah orang yang serupa rupanya dengan kamu. Fa inna Allah azza wa jal
Kerana Allah Azza wa Jal mencipta Adam sallallahu alaihi di atas surahnya, di atas gambarannya, di atas bentuknya. Okey. Kalau kita tengok pada hadis yang di atas tu, kalau kita tengok pada hadis yang di atas yang pertama tadi, ia adalah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia merupakan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim untuk mengucapkan sesuatu yang memburukkan wajah ataupun meminta Allah Azza wa Jalla memburukkan wajah orang yang kita sedang marah padanya. Kenapa? Kata pengarang kitab Rasul Barak, dia kata man'u syatam bihadhihi al-alfaz li'annahu yashmalu Adam alaihi salam aidan. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan mencela dengan lafaz yang seperti ini. Dia sebenarnya kalau kita marah pada seseorang ataupun orang lain buat zalim kat kita, kita mempunyai dua pilihan. Ya? Kalau kita tak mampu untuk mengambil tindakan pada dia, ya? Kita boleh untuk memilih salah satu daripada dua pilihan yang ada. Apa dia? Yang pertama, kita boleh pilih untuk berdoa supaya Allah berikan hidayah pada dia. Kita doalah, ya Allah, tolong berikan dia hidayah. Ya Allah, dia telah menzalimi aku. Tolong tunjukkan kebenaran pada dia. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah Nabi bagi orang yang tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku. Kerana mereka tidak mengetahui. Mereka tak tahu. Beri hidayah pada mereka, wahai Tuhan, supaya mereka tahu apakah itu kebenaran. Supaya mereka tak lawan kebenaran tersebut. Supaya mereka tak lawan kebenaran tersebut. Jadi, itu pilihan yang pertama yang kita ada. Manakala pilihan yang kedua, dibenarkan untuk kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengambil tindakan pada orang yang menzalimi kita. Seperti mana yang pernah dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas berdepan dengan seorang lelaki, ya, yang memfitnah dia. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila Sa'ad ini menjadi gubernur di bumi Kufah, tiba-tiba dia dikomplain. Hingga Umar melucutkan jawatannya dan Umar buat siasatan pergi ke satu masjid. Semua orang tidak mempunyai apa-apa masalah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, sehinggalah apabila dia pergi siasatan itu sampai ke satu masjid yang mana masjid itu, ya, ada seorang lelaki yang bernama saya lupa nama dia. Tapi doa Sa'ad ni berdoa lah. Pasal apa Sa'ad berdoa? Sebab lelaki ni dia bangkit. Bila lelaki ni dia bangkit, dia bagi tahu kepada pemerintah pada masa tu, dia kata Sa'ad ni tak keluar pergi berperang. Kalau dapat harta rampasan perang, dia tak adil. Dalam pemerintahan dia pun dia bias. Oleh kerana itulah Sa'ad berdoa dengan tiga doa, sebab dituduh Sa'ad dengan tiga tuduhan. Dia tuduh Sa'ad dengan tiga tuduhan, jadi Sa'ad pun doa dengan tiga doa. Dia kata apa? Allahumma in kana 'abduka hadha qama kadhiban aw riya'an fa'atil umrahu wa atil fa'ami basarahu
wa atil umrahu wa atil faqrahu wa arridhu lil fitan. Ada yang kata fa atil umrahu wa atil faqrahu wa arridhu lil fitan. Masjid tu nama dia Masjid Bani Abbas. Nama lelaki tu Abu Sa'dah, baru saya ingat. Nama lelaki tu nama dia adalah Abu Sa'dah. Gelaran dia Abu Sa'dah. Okey. Sa'ad berdoa, Sa'ad kata, ya Allah, kalaulah lelaki ni, hamba engkau ni, iaitu Abu Sa'dah ni, dia ni tak, dia bercakap dalam keadaan berbohong, beri penyaksian yang palsu, maka panjangkan umurnya, panjangkan kefakirannya, dedahkan dia pada bencana. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, dan kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala ini memberikan Sa'ad ni kelebihan, dia adalah orang yang mustajab doa. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah untuk Sa'ad. Allahumma stajib li Sa'ad. Ya Allah, tolong mustajabkan doa Sa'ad. Jadi doa Sa'ad itu pun dikabulkan. Menunjukkan doa sesuatu yang buruk kepada orang yang jahat adalah satu benda yang dibenarkan oleh syarak. Dibenarkan, ya. Bukanlah satu benda yang dilarang, sebab orang jahat, dia terlalu jahat, buat zalim kat kita. Kita tak ada ruang nak bela diri, kita tak ada ruang nak lepaskan diri daripada kezaliman dia. Maka syarak memberikan kita ruang untuk kita berdoa kepada Allah, angkat tangan, tadah tangan. Seperti mana juga yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi salat di Kaabah, tiba-tiba Abu Jahal dan konco-konconya, ya, melakukan perbuatan jahat yang mana dia letakkan kotoran unta tu di atas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi tak boleh bangun. Datang Fatimah cuci badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, buang kotoran tu, barulah Nabi boleh bangkit. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, ambil tindakan pada Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, ambil tindakan pada orang Quraisy. Jadi Nabi berdoa seorang-seorang ni. Ambil tindakan pada Abu Jahal, ambil tindakan kepada Uqbah bin Abi Mu'aid, dan kesemua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama dia di dalam doa ini. Kata para sahabat, mereka yang disebutkan oleh Nabi SAW namanya sewaktu Nabi berdoa, semuanya itu telah terkorban di dalam peperangan Badar ketika mana bertempur dengan orang Islam. Siapa mereka tu? Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Uqbah, Umayyah bin Khalaf, dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini semua ini terkorban dalam peperangan Badar ketika mana mereka bertempur dengan orang Islam. So doa kepada orang yang menzalimi kita ni boleh kalau kita nak doa. Cuma kita boleh pilih lah. Doa, sama ada doa nak Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi hidayah. Boleh juga doa untuk Allah Ta'ala ambil tindakan. Terutamanya kalau mereka tu terlalu jahat lah. Kalau mereka itu terlalu degil, terlalu zalim, sehingga kita tak percaya lagi dah. Tak ada ruang dah kita kata dia ni nak buat baik kat aku. Tak ada ruang lagi dia ni untuk berlaku adil pada aku. Kita boleh berdoa. Okay. Itu yang pertama. Yang keduanya, hadis ni memberikan kita jalan keluar untuk, orang kata apa, melegakan diri kita. Kalau kita berdepan dengan satu situasi kezaliman yang kita tak boleh nak larikan diri, bolehlah kita berdoa. Nak tunjuk kepada alam ini bahawasanya manusia ini apabila telah putus asa dengan keadilan makhluk, maka dia akan berdoa kepada Tuhan segala makhluk. Dia akan minta Allah Azza wa Jalla ambil tindakan kepada orang yang menzalimi dia. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, kalau kita tak puas hati dengan orang ke apa ke, kalau kita nak berdoa dengan doa apa pun, jangan doa dengan doa ini. Jangan sebut qabbahallahu wajhah, moga Allah memburukkan wajahnya. Ini di antara perkara yang dilarang dalam agama. Kenapa? Kerana wajah ni merupakan, kita panggil karamah insan. Benda yang insan sentiasa tunjukkan pada orang bila dia berhadapan dengan orang lain. Jadi bila nak marah, doa yang lain. Jangan sebut biar Allah Ta'ala burukkan wajah.
Okey. Abu Hurairah dalam riwayat kedua menyebutkan dia punya alasan. Kenapa Nabi SAW tak benarkan kita menyebut moga Allah memburukkan wajahnya? Kata Abu Hurairah, kamu jangan sebut moga Allah memburukkan wajahmu kepada siapa-siapa. Dan moga Allah memburukkan wajah orang yang sama dengan muka engkau. Kerana Allah menciptakan Adam sallallahu alaihi di atas bentuknya, di atas gambarannya. Okey. Hadis ni kalau kita baca dalam kitab-kitab yang mensyarahkan hadis ni, kita akan dapati di sana ada perbincangan yang hangat jugalah di kalangan para ulama hadis. Kenapa? Kerana di sudut hadis ni ada sedikit perkara yang memuskilkan. Bila Nabi SAW kata jangan sebut moga Allah memburukkan wajahmu, jangan sebut benda ni. Jangan moga Allah memburukkan wajahnya, jangan sebut benda ni. Sebab Allah menciptakan Adam itu di atas bentuknya. Bentuknya, nya tu dalam bahasa Arab dipanggil dhamir. Dhamir ni, kata ganti nama ni kembali pada siapa? Ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Kerana di sana orang kata apa? Ulama tidak bersepakat ke mana marja' dhamir ataupun kita panggil tempat kembalinya kata ganti nama. Bila Nabi SAW kata sesungguhnya Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Bentuknya ni bentuk siapa? Nya tu kembali pada Allah ke kembali pada Adam? Okey, kita tengok. Di sana ada sekurang-kurangnya 4 pandangan. Pandangan yang pertama ialah pandangan yang mengatakan dhamir ataupun kata ganti nama ini kembali kepada orang yang dipukul ataupun orang yang dicela ataupun orang yang dimarahi. Tadi kita baca hadis. Sebab hadis ni ada berbagai riwayat. Kita akan jumpa nanti di bab yang ke-92 satu lagi riwayat. Riwayat pasal Nabi SAW tak benarkan pukul muka. Kerana Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. So hadis ni dengan lafaz yang hampir sama ada 2 kes. Kes yang pertama, Nabi SAW tak benarkan kita sebut jangan sebut sekali-kali semoga Allah memburukkan wajahmu. Dan satu lagi riwayat menyebutkan jangan pukul muka kerana Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. So ada 2 lah. Ada 2 riwayat. Satu tak bagi pukul, satu jangan kata moga Allah memburukkan wajahmu. Ta'lil, faktor kenapa Nabi tak bagi pukul muka, kenapa tak bagi sebut moga Allah burukkan wajahmu? Kedua-duanya sebut kerana Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Nya tu balik pada siapa? Pandangan yang pertama di kalangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan dhamir itu kembali kepada orang yang dipukul dan orang yang dihina ataupun orang yang dimarahi tadi. Ini adalah takwilan ataupun ini adalah tafsiran yang dipegang oleh sebahagian ulama, ramai jugalah. Iaitu antara yang saya sempat semak, Ibn Hibban di antara orang yang menerima tafsiran ini. Al-Baihaqi di antara ulama yang menerima tafsiran ini. Abul Abbas Al-Qurtubi antara ulama yang menerima tafsiran ini. Dan juga Ibn Khuzaimah. Kita tengok apa kata Ibn Hibban. Ketika mana Ibn Hibban memberi komentar terhadap hadis larangan memukul muka yang kita akan jumpa nanti dalam bab yang berikutnya, kita baca dulu tak apa. Ibn Hibban mengatakan, "Idza daraba ahadukum falyajtanibil wajh, fa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi." Apabila salah seorang daripada kamu memukul, maka jauhi memukul muka. Kerana Allah Azza wa Jal menciptakan Adam di atas bentuknya. Apa kata Ibn Hibban? Ibn Hibban kata, yuridu suratal madrub. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan bentuknya tu, nya tu, kembali kepada bentuk orang yang dipukul. Li'anna ad-darib idza daraba wajha akhihi al-muslim daraba wajhan
khalaqallahu Adam ala suratih. Kerana orang yang memukul, apabila dia memukul wajah saudaranya se-Islam, dia telah memukul satu wajah yang Allah cipta Adam di atas bentuknya. Maksudnya jangan pukul muka. Kenapa jangan pukul muka? Kerana Adam juga bentuk mukanya macam itulah. Jadi kalau kamu pukul muka tu, kamu seolah-olah memukul bentuk muka Adam juga. Itu kata Ibn Hibban. Okey. Kita tengok apa kata Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah di antara ulama yang kuat berpegang dengan takwilan ataupun tafsiran. Dia bantah sesiapa yang pergi kepada tafsiran yang lain. Dia kata apa? Tawahhama ba'dhu man lam yataharra al-'ilm anna qawlahu 'ala suratihi yuridu suratar rahman 'azza rabbuna wa jalla an ay yakuna hadha ma'na al-khabar. Dia kata sebahagian daripada orang yang tidak teliti di dalam ilmunya menyangka bahawa yang dimaksudkan dengan perkataan Nabi ala suratih, Allah cipta Adam itu di atas bentuknya tu, sebahagian ulama kata sebahagian orang yang tak teliti dalam ilmu, Ibn Khuzaimah kata dia mentafsirkan, orang yang tak teliti ni mentafsirkan gambaran itu adalah gambaran Ar-Rahman. Gambaran itu adalah gambaran Tuhan. Kata Ibn Khuzaimah, Azza Rabbuna wa Jalla an ayyakuna hadha ma'na al-khabar. Allah, Tuhan kita maha agung, Tuhan kita maha mulia daripada makna khabar yang telah ditafsirkan olehnya. Maksud dia kata tak boleh kita mentafsirkan dengan makna Allah menciptakan Adam di atas bentuk Allah. Tak boleh. Dia tak bagi. Bal makna qawlihi khalaqa Adam ala surati, bahkan makna kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, ha tu suratihi, ha tu fi hadzal mawdi', di tempat ini kinayah anis mil madrub wal mashtum, merupakan satu, orang kata apa, kinayah, satu kita panggil macam isyarat daripada menyebutkan nama orang yang dipukul ataupun orang yang dimarahi tadi. Arada sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallaha khalaqa Adam ala surati hadzal madrub, sesungguhnya Allah azza wa jalla menciptakan Adam di atas bentuk orang yang dipukul, yang mana pemukul tadi diarahkan untuk mengelakkan pukul muka kalau dia nak memukul. Maksudnya kalaulah satu orang dia ada anak umpamanya, anak ni kita disuruh untuk didik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dalam hadis Nabi kata, murru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin. Atau kama qala, yang bermaksud ajar anak kamu salat ketika mana umur dia 7 tahun. Dan pukul dia kalau dia tak salat apabila umur dia mencapai 10 tahun. Jadi kita ni, mak ayah disuruh untuk pukul kalau anak tak salat bila telah mencapai umur 10 tahun Hijri. Bila umur 10 tahun Hijri tak salat, kita disuruh untuk pukul. Bukan pukul untuk mencederakan. Sebab itu, di antara adab memukul, jangan pukul muka. Di antara adab memukul, jangan pukul muka. Kenapa tak boleh pukul muka? Samalah macam yang kita baca ni. Hadis yang kita baca, Nabi tak bagi pukul muka. Sebab apa? Sebab Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Bentuknya, nya tu siapa? Nya tu kembali, kalau ikut Ibn Khuzaimah, kembali kepada orang yang dipukul tu lah. Kamu jangan sebut, moga Allah memburukkan wajahmu kerana Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Maksud kamu jangan sebut pada mana-mana orang, moga Allah memburukkan wajahmu. Kerana Adam pun Allah Ta'ala cipta
di atas bentuk orang yang kamu kata buruk muka tu. Walladhi qabbaha wajhahu fazajara sallallahu alaihi wasallam ay yaqul wa wajha man ashbaha wajhak. Nabi SAW juga melarang untuk kita sebut, untuk siapa-siapa sebut, moga Allah memburukkan wajah orang yang sama muka macam muka kamu juga. Nak marah sangat. Kerana apa? Kerana orang yang sama muka dengan muka dia adalah Adam pun termasuk sekali. Lianna wajha Adam syabihu wujuhi bani. Kerana wajah Adam sama macam wajah anak keturunannya. Fa idza qala syatim, apabila orang yang memarahi ni, orang yang mencela li ba'dhi bani Adam, bila disebut kepada sebahagian pada anak Adam, qabbahallahu wajhak, moga Allah memburukkan wajahmu, wa wajha man ashbaha wajhak, dan wajah orang yang muka sama macam muka kamu, kana muqabbihan wajha Adam salawatullahi alaihi wasallam, maka dia seolah-olah telah memburukkan wajah Adam. Allazi wujuhu banihi syabihatun biwajhi abihim, kerana muka keturunan anak Adam ni lebih kurang sama macam muka Adam tu sendiri yang merupakan bapa mereka. Fatafhamu rahimakumullah, maka hendaklah kamu faham, moga Allah merahmatimu, makna khabar ini. Kamu kena faham betul-betul makna khabar ini. Kata Ibn Khuzaimah, la taghlatu, kamu jangan tersilap, nanti kamu akan sesat, ya, yang mana kamu mungkin akan termasuk dalam makna tashbih. Nanti saya urai kenapa. Okey. Kenapa mereka, iaitu Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, Al-Baihaqi, Abul Abbas Al-Qurtubi memilih tafsiran ini? Kerana mereka menganggap, ya, bila Nabi SAW tak bagi pukul muka, bila Nabi SAW tak bagi sebut moga Allah memburukkan wajahmu, kerana Adam dicipta di atas gambarannya, sudah tentulah di atas gambarannya itu menjadi satu sebab. Illah kita bang. Sebab. Menjadi satu sebab kenapa larangan tu berlaku. Jadi dah tentulah bila kata Nabi melarang pukul muka, Nabi melarang menyebut perkataan moga Allah memburukkan wajah, dah tentulah ada sesuatu pada wajah orang yang kita nak pukul, pada muka orang yang kita dilarang untuk sebut perkataan moga Allah burukkan itu, ada sesuatu. Bila kita tengok, oh rupanya muka dia, rupa dia ada macam rupa Adam. Kerana apa? Ada macam rupa Adam. Sebab Adam tu kan keturunan punca segala keturunan, faktor segala keturunan, maka tak dibenarkan. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza daraba ahadukum falyajtani bil wajh wala yaqul qabbahallahu wajhak wa wajha man ashbaha wajhak fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam ala suratihi. Apabila salah seorang daripada kamu memukul sesiapa, salah seorang, maka jauhilah wajah. Maksud kalau dibenarkan oleh syarak untuk memukul macam saya sebut tadi lah, kalau boleh untuk pukul anak dibenarkan, ya, maka jangan pukul wajah. Pukul anak yang tak salat sampai masanya, jangan pukul wajah. Jangan sebut juga moga Allah burukkan wajah kamu, jangan. Dan juga jangan sebut moga Allah memburukkan wajah orang yang sama muka macam, kerana Allah menciptakan Adam di atas bentuknya. Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan wa huwa zahir. Hadis ni sangat zahir, hadis ni sangat jelas. Mengatakan kata ganti nama tu kembali kepada orang yang dilarang untuk mukanya dipukul tadi. Okey. Faktor yang ketiga, mereka kata kalau kita kembalikan dhamir ataupun kata ganti nama tu kepada Allah, dia akan membawa kepada tashbih, membawa kepada menyamakan Allah dengan makhluk. Allah menyebut di dalam Al-Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan mana-mana makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Tak ada satu pun. Jadi tak boleh kita kata Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, yakni bentuk Allah, seolah-olah nak menyamakan Adam dengan Allah. Tak bolehlah. Ini pendapat yang pertama ni.
Sebab itu Ibnu Khuzaimah kata, tak boleh. Dia kata ta'awwalaha ba'du man lam yataharra al-ilm ala ghairi ta'wilaha, ala ghairi ta'wiliha. Sebahagian orang yang tak teliti dalam ilmu telah mentakwilkan dengan takwilan yang tak sepatutnya. Fa fatana 'alaman min ahli al-jahl wal ghabawah. Maka dia telah memberikan bencana kepada alam, kepada ramai orang daripada kalangan orang yang jahil, sehingga kejahilan mereka itu membawa kepada tashbih, membawa kepada situasi menyamakan Allah dengan makhluk. Dia kata Allah Ta'ala itu maha mulia, mana mungkin wajah makhluk itu sama seperti wajah Allah, yang mana Allah sendiri telah mensifatkan dirinya, mensifatkan zatnya dengan jalali wal ikram, dan menafikan orang kata apa, sifat Allah Ta'ala itu daripada kehancuran, sedangkan makhluk itu sentiasa terdedah kepada kebinasaan. Dan mereka menggunakan hadis yang lain. Itu di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, hadis sahih Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis tu, khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna dhira'a. Allah menciptakan Adam itu di atas bentuknya, yang mana tinggi Adam tu 60 hasta. Yang mana tinggi Adam tu 60 hasta. Dia kata ini hadis yang hampir sama macam hadis yang kita baca tadi. Jadi kalau kita nak kata tinggi Adam 60 hasta, maka kembalikan bentuknya itu kembali kepada Allah. Takkan kita nak kata tinggi Adam macam tinggi Allah yang 60 hasta. Na'udzubillahi min zalik. Tak betul. Tak betul tu. Ini benda yang tak dibenarkan. Kerana benda ni seolah-olah menyamakan Allah, bukan seolah-olah, zahirnya menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, baik. Sebab itu Ibn Hajar sewaktu dia syarahkan hadis tinggi Adam 60 hasta ni, Ibn Hajar kata, wa hadhihi riwayat tu'ayyidu qawla man qala inna ad-dhamir li Adam. Riwayat ini yang mengatakan Allah cipta Adam di atas bentuknya dan tingginya 60 hasta ni, Ibn Hajar kata riwayat ni telah menguatkan pandangan yang kata dhamir itu adalah sebenarnya kembali kepada Adam. Makna apa dia? Maknanya tak kembali kepada Allah. Dhamir tak boleh kembali kepada Allah. Dan maknanya bila kata Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, nya tu bukan kembali kepada Allah. Nya tu kembali pada siapa? Nya tu kembali pada Adam sendiri. Maksud Allah menciptakan Adam di atas bentuk Adam, yang mana tingginya 60 hasta. Apa maksud Allah cipta Adam di atas bentuk Adam? Kita tahulah mestilah Allah Ta'ala cipta Adam tu di atas bentuk Adam. Kenapa Nabi sebut benda tu? Kerana sebahagian ulama seperti Ibnu Hajar, seperti Al-Imamul Khattabi, dia kata Nabi SAW nak menjelaskan Adam ni tak sama macam manusia lain. Adam ni tak sama macam manusia lain. Kenapa tak sama? Kerana Adam Allah Ta'ala cipta, dia bukan lahir daripada rahim ibu. Ibn Hajar kata apa? Dia kata apa? Wal ma'na anna Allah azza wa jalla, ataupun anna Allah Ta'ala awjadahu 'ala al-hay'ati allati khalaqahu 'alayha lam yantaqil fi an-nash'ah ahwala wala taraddada fil arhami atwara ka dhurriyyatihi bal khalaqahu Allah Ta'ala rajulan kamilan sawiyya min awwal ma nufikha fihi ar-ruh ثم عقب ذلك بقوله طوله ثم عقب ذلك بقوله طوله 60 ذراعا فعاد الضمير أيضا على آدم. Maksudnya kata Ibn Hajar, makna hadis ni bila orang tafsir Allah cipta Adam di atas bentuk Adam,
Maksudnya Adam ini Allah Ta'ala cipta dia dengan satu bentuk yang memang bentuk tak berubah-ubah. Yang mana dia tidak membesar seperti mana keturunan dia. Dan dia tak duduk di dalam rahim ibu dia selama berperingkat-peringkat seperti kita. Ada tempohnya kita adalah orang kata apa, zygote, ada tempohnya menjadi fetus dan sebagainya. Tak ada. Adam tak macam tu. Bahkan Allah menciptakan Adam ni seorang lelaki yang sempurna, yang kuat, yang gagah, yang dewasa. Kemudian ditiupkan roh padanya. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Tuluhu situna zira'a. Tinggi Adam 60 hasta ketika mana di syurga. Maka kata ganti nama tu kembali kepada Adam. Tak boleh kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana dia boleh membawa kepada tashbih. Kalau kita kata Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, iaitu bentuk Allah, tingginya 60 hasta. Adakah tinggi Allah 60 hasta? Tak betul, kata pandangan yang pertama ni. Pandangan yang kedua, mereka mengatakan kata ganti nama yang ada pada riwayat larangan memukul muka, larangan berdoa supaya Allah memburukkan wajah, kata ganti nama tu kembali kepada Allah. Mereka kata Adam Allah Ta'ala cipta di atas bentuknya, yakni bentuk Allah. Bahkan pandangan ni ada diriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Pandangan ni juga adalah pandangan Abu Ya'la. Pandangan ni juga kalau siapa baca takwil mukhtalif hadis, nampak Ibn Qutaibah cenderung kepada pendapat ni. Dan pandangan ni juga adalah pandangan yang zahir daripada apa yang ditunjukkan oleh Al-Imamul Ajurri dalam kitab di As-Sunnah. Pandangan ni juga merupakan pandangan Qawamus Sunnah. Yang mana orang pernah tanya Imam Ahmad, dia kata, ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, itu Imam Ahmad, al-hadithul ladzi ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah khalaqa Adam ala surati. Hadis yang mana Nabi sebut Adam tu Allah Taala cipta di atas bentuknya, bentuk Adam ke? Maka Imam Ahmad jawab, fa aina alladhi yurwa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah Taala khalaqa Adam ala surati Rahman azza wa jalla? Mana kamu nak campak riwayat daripada Nabi SAW, orang yang riwayat daripada Nabi, yang Allah menciptakan Adam tu di atas bentuk Ar-Rahman. Wa ali suratin kana li Adam qabla ayyahu. Kalau betul kata ganti nama tu kembali kepada Adam, mana pula bentuk Adam yang asal sebelum dia dicipta? Itu pandangan Imam Ahmad. Bahkan ada riwayat daripada kitab-kitab Hanabilah mengatakan, Imam Ahmad kata, siapa yang kembalikan dhamir tu kepada selain daripada Allah, itu merupakan kata-kata Jahmiyah. Itu pandangan yang masyhur daripada Jahmiyah. Okey. Baik. Dalil mereka yang mengatakan dhamir tu kembali kepada Allah ialah zahir hadis itu sendiri. Dan di sana ada riwayat daripada Ibnu Umar yang Nabi SAW menyebutkan, la tuqabbihul wajh fa inna bna Adam khuliqa ala surati Rahman. Kamu jangan memburukkan wajah mana-mana orang, kerana anak Adam dicipta di atas bentuk Ar-Rahman, yakni bentuk Allah. Tetapi riwayat ni tak disepakatilah. Riwayat ni tak disepakati. Ada sebahagian perawi meriwayatkan secara sanad bersambung, ada dengan sanad yang mursal. Yang mana Al-Imam Muthawri meriwayatkan secara mursal, Al-A'mash meriwayatkan secara bersambung. Oleh kerana itu ulama berbeza pendapat. Ada yang menilainya sebagai sahih, ada yang menilainya sebagai dhaif. Tapi yang mensahihkan juga agak ramai juga. Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuya, Al-Imam Al-Hakim, Al-Dhahabi, Ibn Hajar juga mengatakan perawi yang thiqat. Yang mendhaifkan ialah Ibn Khuzaimah dan juga Al-Maziri. Mereka mendhaifkan riwayat ni. Al-Imam Al-Iraqi juga mendhaifkan, cenderung kepada riwayat ni dhaif. Jadi riwayat ni ada khilaf di kalangan para ulama. Itu pandangan kedua lah. Okey, nanti saya hurai. Sebab kalau dengar yang ni saja, terus dia kata, oh, Rora menyamakan Allah dengan makhluk tu. Sabar Ustaz. Ini saya nukil pandangan orang ni. Ini bukan pandangan saya ni. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, dhamir, kata ganti nama,
pada perkataan Nabi ala surati, kembali kepada Allah. Tetapi bukan bermakna bentuk tu bentuk zat Allah, tak. Tetapi bentuk tu ciptaan Allah. Maksudnya disandarkan kepada Allah dengan kata Allah itu penciptanya. Seolah-olah macam kita kata Kaabah itu Baitullah, bukan Allah menetap di rumah tu. Bukan. Tapi kita kata Baitullah kerana Allah yang mengarahkan binaan Kaabah itu dibina ataupun dibangunkan. Seperti mana unta Nabi Saleh dipanggil Naqatullah, unta Allah. Bukan maksudnya unta tu sama dengan Allah, tidak. Tetapi unta tu adalah milik Allah. Jadi maksudnya Allah menciptakan Adam di atas bentuk yang Allah cipta. Ini pandangan yang ketiga. Okey, tapi pandangan ni macam tak berapa nak, kalau kita letakkan di dalam konteks hadis tu nampak macam tak berapa nak kena sikit lah. Kalau letak dalam konteks tu lah. Kerana apa? Kerana bila kata kamu jangan pukul muka, kamu jangan sebut moga Allah burukkan wajah kamu, kerana Allah menciptakan Adam di atas bentuk yang Allah cipta. Itu benda yang telah diketahui. Memang semua bentuk makhluk yang ada dalam dunia ni Allah lah cipta. Tak ada siapa lagi nak cipta selain daripada Allah. Jadi benda yang telah diketahui ni tak payah sebut pun tak apa. Tak payah sebut pun tak apa kerana benda tu telah diketahui. Pandangan yang keempat ialah pandangan yang mengingkari hadis ni jangan baca. Kalau boleh jangan baca kerana hadis ni muskil. Pandangan ni dinukilkan daripada Imam Malik. Ya, pandangan ni dinukilkan daripada Imam Malik sehingga Imam Malik tak bagi sesiapa pun membaca hadis ni pada orang awam. Tetapi hadis ni telah pun dinukilkan. Hadis ni telah pun diriwayatkan. Di dalam kitab-kitab hadis. Cuma kalau tanya pendapat saya, pendapat yang masyhur di sisi ulama ialah pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Yang mana pendapat pertama kata dhamir tu kembali kepada madrub ataupun mashtub dalam riwayat yang menyebut jangan pukul muka dan juga jangan sebut qabbahallahu wajhak, jangan moga Allah memburukkan wajah kamu. Adapun hadis yang mengatakan Allah menciptakan Adam di atas bentuknya tingginya 60 hasta, bentuknya dalam hadis yang ketiga ni kembali kepada Adam tu sendiri. Itu pandangan yang masyhur. Pandangan yang kedua juga masyhur ialah mengatakan dhamir ataupun kata ganti nama tu kembali kepada Allah. Cuma apabila mereka mengatakan Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, yakni bentuk Allah, mereka senyap begitu sahaja. Mereka tidak membagaimanakan, mereka tak fikir, mereka serahkan kaifiatnya, makna sebenarnya, perinciannya kepada Allah dengan mereka mengatakan laisa kamitslihi syai'. Dengan mereka mengatakan tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Apa saja yang disebutkan oleh Nabi SAW jika hadisnya sahih, mereka terima. Mereka terima dan mereka tak bincang panjang. Mereka tak bincang panjang. Mereka hanya terima. Cuma sebahagian ulama yang berpegang kepada pendapat yang kedua ini, kalau kita pegang pendapat kepada pendapat pertama tu, clear lah masalah. Memang tak samalah Allah dengan makhluk ni. Tapi kalau pegang pendapat kedua, dia ada macam secara zahir macam nak sama. Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, yakni bentuk Allah. Bukan dengan makna Allah pencipta bentuk tu, tetapi dengan makna macam seolah-olah macam ada persamaan. Jadi sebahagian daripada mereka cuba untuk menjauhkan kita daripada sangkaan Allah sama dengan makhluk, maka mereka mengatakan di sana ada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini yang sekali pandang nampak macam sama, tetapi sebenarnya Allah dengan makhluk itu berbeza. Kita semua percaya Allah Azza wa Jalla itu maha melihat. Makhluk juga melihat. Kita percaya Allah Ta'ala itu mendengar. Makhluk juga mendengar.
kita percaya Allah Azza wa Jalla itu berkata-kata, makhluk juga berkata-kata. Maka adakah bila kita kata Allah Azza wa Jalla itu maha melihat, maka Allah melihat seperti mana manusia melihat? Kita kata taklah. Adakah bila kita kata Allah Azza wa Jalla itu mendengar, maka makhluk juga mendengar? Samalah makhluk dengan Allah? Kita tak kata begitu. Kita kata Allah maha mendengar. Tak sama dengan makhluk. Makhluk mendengar dengan lubang telinga, dengan gegendam. Perlukan otak untuk mentafsir bunyi. Itu semua adalah sifat makhluk yang tak sama dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Bila kita kata Allah berkata-kata, Allah berkata-kata dengan Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Musa dengan sebenar-benar berkata-kata. Adakah sama berkata-kata Allah dengan berkata-kata makhluk? Kita kata dah tentulah tak sama. Jadi zahirnya macam ada persamaan, tetapi hakikatnya tidak ada. Sama seperti mana, bukan kita nak menyamakan Allah dengan makhluk ni, tapi saya nak bagi tahu supaya kita mudah faham. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Wa utubihi mutasyabiha. Allah Ta'ala sebut di dalam syurga nanti ni, nikmat yang Allah Azza wa Jalla sediakan itu nikmat yang tidak pernah terbayang oleh mana-mana manusia. A'addadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba-Ku yang beriman syurga yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, dan tidak pernah terbit dalam mana-mana jiwa. Tak pernah terlintas dalam mana-mana jiwa. Maksudnya syurga ni sesuatu yang manusia tak pernah bayang. Tetapi di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan di dalam syurga ni ada buah-buahan. Di dalam syurga ni ada sungai yang mengalir. Di dalam syurga ni ada tempat-tempat duduk yang selesa. Kan? Ada kegembiraan. Di dalam hadis diceritakan begitu dahsyat syurga ni. Ada bidadari dan sebagainya. Yang ni kita bayang ke? Kamu hanya dengar nama-namanya sahaja. Nama-nama nikmat saja. Tapi bagaimana nikmat itu punya kesedapan dan kesenangan dan kegembiraan bila kita dapat, kita tak boleh bayang. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Wa utubihi mutasyabiha. Kamu diberikannya dengan bentuk yang sama, mungkin dengan nama yang sama, tetapi kadar kenikmatannya itu kamu tak pernah bayang. Itu syurga. Kan? Itu syurga yang mana makhluk Allah itu pun kita tak boleh nak bayang. Tuan-tuan cuba bayangkan, ya? Cuba bayangkan kalau pencipta syurga tu sendiri dengan zatnya yang kita tak pernah tengok, lagilah kita tak boleh bayang macam mana. Jadi Allah menciptakan Adam di atas bentuknya, maksudnya melihat, mendengar, mempunyai maruah. Manusia ni ada maruah, jadi kamu jangan pukul muka dia. Kerana di situ ada penglihatannya, di situ ada lidahnya, di situ ada pendengarannya. Dia seolah-olah macam Nabi SAW nak maksudkan, bila kamu pukul muka ni, dia bahaya untuk orang yang kita pukul tu sendiri. Pertama, kita jatuhkan maruah dia. Kerana makhluk ni, maruah dia pada muka dia. Kerana benda tu yang terzahir pada orang lain. Jadi kalau kita pukul, di bahagian muka, kita tampar dia, maruah dia telah jatuh. Telah tercemar. Maka Nabi SAW nak menjaga benda. Dan di muka ni juga ada penglihatan, ada mata. Ada mulut, lidah di muka. Dan ada pendengaran, deria, dengar. Jadi kalau kita lempang dia dengan kuat, mungkin akan mengganggu pendengaran dia. Dan ini membahayakan. Kan? Maksudnya manusia ni melihat, mendengar, berkata-kata, semua itu ada di muka ni. Maka kamu jangan pukul dia. Kerana pertama maruahnya ada di situ. Ya, dan yang kedua, membahayakan. Takut kamu pula nanti akan menanggung risiko pukul orang tanpa sebab. Ataupun pukul orang dengan melampau. Kalau kita tengok dalam kitab Rasyul Barat ni, dia lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Dia kata apa?
fa inna wajhal mashtum yushbihu wajha Adam. Kerana orang yang disebut moga Allah burukkan wajah kamu, wajah dia sendiri sama dengan wajah Adam. Wa Adam khalaqahu Allahu ala hadhihi surah allati nushahiduha fi dhurriyyati. Adam itu Allah Taala cipta dengan gambaran itulah. Dengan gambaran kita lebih kurang sama. Ada mata, ada telinga, ada mulut. Okey? Baik. Kemudian kita pergi kepada bab yang ke-92. Bab ni hadisnya kita dah baca tapi kita baca hadisnya saja. Hadisnya kita dah baca tadi tapi kita baca sanadnya dan kita tengok. Bab liyajtani bil wajh fi dhar. Bab hendaklah seseorang itu menjauhi wajah ketika memukul. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di sini Imam Bukhari bawa dua riwayat juga. Qala haddatsana Khalid ibn Makhlad. Qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal. Qala haddatsani Muhammad ibn Ajlan. Qala akhbarani Abi wa Sa'id an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza daraba ahadukum khadimahu falyajtani bil wajh. Maksudnya Imam Bukhari kata Khalid bin Makhlad telah menyampaikan kepada kami. Dia mengatakan Sulaiman ibn Bilal telah menceritakan kepada kami. Dia mengatakan Muhammad bin Ajlan telah menceritakan kepada saya. Dia mengatakan ayahnya Ajlan dan juga Sa'id telah mengkhabarkan kepada saya, iaitu kepada dia lah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila salah seorang daripada kamu ingin memukul khadimahu, memukul hambanya untuk orang kata apa, untuk memberikan dia adab, mengajar dia adab, falyajtani bil wajh, jauhkan wajah. Elakkan daripada memukul wajah, jangan. Macam saya sebut tadilah, wajah ni tempat berhimpunnya segala benda yang penting. Deria di situ, melihat di situ, hidung di situ untuk bau, mulut di situ untuk bercakap, untuk makan, telinga juga di situ. Kalau cedera, dia memberi kesan yang besar. Dan dia mungkin menimbulkan dendam. Ya. 175, hadis berikutnya. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Khalid, qala haddatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir, qala murra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidabatin qad wusima yudakhan mankhirahu. Ya, yudakhan mankhirahu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu man fa'ala hadha la yasimanna ahadun al-wajh wala yadribannah. Okey. Maksudnya Khalid telah menyampaikan kepada kami kata Imam Bukhari, yang Khalid telah menyampaikan kepada kami, dia mengatakan Sufyan telah menceritakan kepada kami daripada Abu Zubair, daripada Jabir, ya, daripada Jabir, yang mana dia mengatakan satu ketika dilalukan di hadapan Nabi SAW dengan satu binatang yang telah dipanaskan, diletakkan besi panas di badannya, di mukanya, sehingga dua hidungnya terkeluar asap. Maksud ambil besi, pergi letak dekat muka haiwan tersebut sehingga hidungnya keluar asap. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menyebutkan, moga Allah melaknat sesiapa yang melakukan ini. Janganlah ada sesiapa di antara kamu yang melakukan tekapan besi panas ini pada wajah haiwan. Jangan juga dia memukul wajah. Nabi tak bagi. Maksudnya kalau kita nak buat tekapan besi panas itu pada haiwan, buat di badan dia tak apa. Telinga dia tak apa. Tapi jangan buat di muka dia. Sehingga haiwan pun Nabi SAW tak benarkan, apatah lagi buat pada manusia. Sebab itu kata Syekh pengarang kitab Rasyul Barat ni, dia kata apa? An-nahi, dia kata an-nahyu an darbil wajh li'annahu latif. Ini merupakan, hadis ini mengandungi larangan untuk memukul wajah kerana muka ni halus, yajma'ul mahasin, yang menghimpunkan kecantikan, wa a'dha'uhu nafisah, dan anggota yang berada di muka ini harganya mahal, latifah dan halus, wa aktsarul idrak bid-darb, dan lebih rasa sakit tu lebih terasa pedihnya apabila dipukul.
Dan mungkin waqad yubtilu mahasinahu, boleh pukul tu, tampar tu boleh menyebabkan kecantikan di wajah tu akan hilang. Waqad yang yunqisuha, boleh jadi berkurang. Waqad yushawihu, boleh jadi mencacatkan dia. Sehingga boleh menjadikan cacat itu terzahir pada orang ramai. Sebab Nabi SAW tak benarkan. Jadi ini antara adab lah. Kalau nak memukul, sesiapa yang kita dibenarkan untuk memukul, maka jangan sampai kepada tahap memukul wajah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Tengok pada soalan kalau ada dalam Zoom ini. Salam Dr. Waalaikumsalam. Adakah hadis melarang menghina wajah boleh digunakan pakai untuk body shaming? Jazakallah khairan. Body shaming ni dia termasuk dalam bab mengumpat. Ya, mengumpat. Maksudnya kalau kita body shaming orang, kita telah mengumpat dia dan kita perlu minta maaf pada dia. Okey? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni lari dari tajuk. Ada tak dalil tentang bacaan surah Kahfi pada hari Jumaat? Ada hadisnya, dan hadis ini dinilai sahih oleh kebanyakan ulama-ulama ahli sunnah, termasuk Imam Syafi'i juga, ya, kita panggil apa, menerima hadis ni. Itu membaca surah Kahfi pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa besar macam peninju yang masuk pertandingan dengan tinju menumbuk muka pihak lawan? Okey. Tinju ni pernah ditanya kepada ahli fatwa yang Islam, orang kata apa, Islam QA, ya. Dia bertanya apa hukum kita panggil tinju ni, ya. Jadi mereka menjawab tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab dia memukul muka lah, boleh mencederakan. Kalau kita tengok kan, kebanyakan orang yang main benda ni, kalau dia tak jaga betul, dia akan mengganggu otak. Bukan kata benda tu saja. Ada kajian untuk American football yang pakai helmet tu pun, banyak yang bila dah berhenti daripada situ, ya, dah berhenti daripada sukan tu, mereka mengalami gangguan kesihatan. Otak mereka tak stabil lah. Oleh kerana itulah mereka tidak dibenarkan, dan pengarang ataupun panel fatwa Islam QA tak membenarkan. Dia kata banyak menimbulkan kemudaratan, ya, dan memukul muka yang dilarang oleh agama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betulkah bila Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam mempunyai memori syurga? Ini first time saya ditanya dengan soalan ni. Bagi saya ruang untuk saya cari dulu. Kalau ada nanti saya bagi tahu kemudian. Ini first time. Betul juga kan? Dia ada memori syurga ke dia lupa? Kan macam kita, di alam rahim pun kita tak ingat kan? Tapi macam mana Nabi Adam tu, wallahu alam, setelah disampai ke bumi, adakah dia ingat ke tidak? Tentang semua benda yang ada dalam syurga ataupun tidak, wallahu alam. Nanti saya cari dulu. Terima kasih banyak. Minta maaf saya tak dapat jawab soalan tu, kerana saya bukanlah tahu semua benda yang orang tanya pada saya untuk saya jawab. Tak berani, kalau tak tahu saya tak berani jawab. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih kepada Global Ihsan, Kak Majini, Dr. Azmi, Ustaz Reza dan semua tim Global Ihsan yang menganjurkan kuliah pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Terima kasih kepada semua yang hadir juga pada malam ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.